Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وقائد الدعاة المجاهدين وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. صدق الله العظيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يسرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Pertama dan selamanya puji dan syukur kita panjatkan ke hadrat Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan izin serta limpah kurnianya pada malam ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan ruang masa serta kelapangan waktu kepada saya dan tuan-tuan sekalian, puan-puan sekalian untuk hadir berada di dalam rumahnya pada malam ini. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, keberadaan kita pada malam ini menjadi asbab kita dimasukkan ke dalam syurganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita nak buka dan nak sambung pengajian kitab kita Al-Jawharul Mauhub wa Munabbihatil Qulub, saya nak bawa dua kata-kata daripada ulama. Yang pertama, bagaimana ulama berpesan kepada kita, kalau kita ni nak jadi orang yang terbaik di dunia dan di akhirat, bertetapan dengan doa yang kita baca sebagai penutup kepada segala doa yang Allah Ta'ala rakamkan di dalam Al-Quran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Doa ni Allah Ta'ala rakam dalam Al-Quran. Nak menterjemahkan doa ni dalam kehidupan, ulama kata ada tiga benda kena buat. Nak jadi golongan yang baik, kita nak jadi orang yang baik, kena tiru menjadi kita nak jadi orang baik, kena tiru panggil orang yang baik. Saya ulang balik. Kita kalau nak jadi baik ni Pak Long, kena tiru perangai orang-orang baik. Nak berjaya dalam perniagaan, kena tiru perangai orang yang telah berjaya dalam bisnesnya. Nak jadi cikgu yang terbaik, kena tiru perangai cikgu-cikgu yang baik. Jangan tiru perangai cikgu Syahri. Malam pi kelak malam, pagi pi lena dalam kelas. Tu perangai cikgu Syahri. Kena cikgu Syahri. Nak menikah ramai, kena tiru perangai Abang Jamil. Kak Latifah, Cik Asnah dengan Cik Rohani boleh berpakat.
dengan sebab Abang Jamil terjun dalam sungai. Kita nak jadi orang yang berjaya di dunia dan di akhirat, kena tiru perangai-perangai orang yang telah berjaya. Lalu mereka kata apa dia? Ulama kata, para ulama berpesan di kalangan mereka 3 amalan kena buat dalam hidup. 3 perkara kena buat dalam hidup, kata mereka. Yang pertama dia kata, siapa yang beramal untuk akhiratnya, maka Allah akan mencukupkan urusan dunianya. Hak ni persoalan kepada orang yang rajin tanya, Ustaz, dalam hidup saya ni tak berapa nak cukup dalam hidup ni. Bab nak cerita cukup ni Pak Long, ada banyak mana pun tak cukup. Nabi kata dah, manusia ni kalau dia nak satu lemah mai, kita bagi satu lemah mai, dia nak lagi satu. Yang ni kata manusia tak pernah cukup. Jadi amalan nak bagi cukup urusan dunia ni, kata ulama, apa yang kamu lakukan dalam dunia kena niatkan perkara tu untuk akhirat. Apa yang kita buat atas dunia ni Pak Long, kena niatkan bahawa amalan aku ni, benda yang aku buat ni adalah niat untuk akhirat. Ya Allah, aku buat bisnes ni, ya Allah, niaga. Dalam saat, dalam keadaan orang lain duk tengah bungkui perniagaan ni, yang buka kedai ni bungkui, yang buka kedai ni bungkui, yang buka kedai ni bungkui, pakat duk bungkui belakang ni. Mai duk kena PKP mengejut, sagi-sagi PKPD pula, sagi-sagi PKPB pula, lah ni PKPP. Tak tahu sampai bila, tak tahu sampai bila tuan-tuan, lagi politik tak stabil, duk PKP ni kita. Gaya nak menyawa dia tutup pula dah itu ni. Gaya nak menapah dia pergi kunci pula dah. Tuan-tuan haduk makan gaji bulan tak apa no, haduk meniaga no, duduk di Langkawi meniaga bungkui tuan-tuan. Yang duk buka hotel no bungkui. Dulu lepa belagak, lepa kata hotel di Langkawi ni Ustaz, Ustaz jangan duk risau, hotel di Langkawi ni dia lebih kurang kedai nasi kanak, kedai mamak ni. Buka pintu kiamat baru tutup. Tak dan kiamat tutup. Kedai mamak pun tak dan kiamat tutup tuan-tuan. Langkawi apa ni, Jitera tutup dah. Di Naponu apa, Mak Gangga apa, Siva Gangga, Mak Gangga dah. Siva Gangga tutup. Langkawi tutup. Saya pergi mengajak minggu lepas di Langkawi, tutup. 2-3 hari lepas kebetulan saya ada di Penang, saja lajak pergi tengok kok belah Batu Feringgi. Pasal hari itu pergi tengok Langkawi, saja nak pergi tengok Batu Feringgi baru ni. Kebetulan ada program di Pulau Pinang, kona pergi tengok Batu Feringgi, tutup, sunyi. Ni tuan-tuan. Tapi ada orang kita tengok dia ni tak pening bab dunia ni. Cukup, cukup, cukup. Rahsia dia apa dia? Ulama abang dah, kalau hang nak cukup urusan dunia hang, apa yang hang buat di dunia ni kena niat, matlamat utama adalah akhirat. Bila hang niat kata apa yang hang buat ni untuk akhirat, hang jangan duk bimbang, hang jangan duk susah hati, hang jangan duduk resah. Allah akan bagi cukup bab urusan dunia hang. Jangan duk susah hati. Ni yang pertama Pak Long. Nak bagi cukup urusan dunia, buat apa pun niat untuk akhirat. Ni diajak oleh ulama. Yang kedua, siapa yang memperbaiki hubungannya dengan Allah, maka Allah akan memperbaiki hubungannya sesama manusia. Ini yang kedua. Kita ni duk kira duk jaga bab manusia ya, Allah kita tak jaga. Sama lah hadut cakap ni pun dengan hadut dengar ni. Tambah lah ni pula pakai duk takut Covid belakang Pak Long. Pergi kuliah pun tak berani nak main. Saya bukan masalah Covid, saya nak main ni masalah Roblox. Tak sampai 2 kali Roblox. Nak boleh main jumpa tuan-tuan, dia ingat senang ke? Saya pun heran, aku nak pergi mengajak di Kulim ke di Palestin ni. Nak main Kulim ni tuan-tuan, serupa nak masuk main rasa. Boleh tanya nak pergi mana tuan? Lepas saya kata nak pergi Kulim. Ada apa? Kuliah. Covid pun kuliah. 2 kali jumpa saya kata aku nak pergi Kulim kan, nak pergi Gaza ni.
Teruk tuan-tuan nak main jumpa tuan-tuan. Kalau tuan-tuan duk lena tengah saya mengajak ni, memang kurang ajar. Saya nak main jumpa tuan-tuan pun teruk. Kita ni Pak Long banyak duk jaga manusia, tapi lupa nak jaga hubungan kita dengan Allah. Sembang pandai hablum minallah wa hablum minan nas. Pandai sembang. Semalam saya sebut dari Padang Serai semalam. Malam ni saya nak ulang. Agak-agak tuan-tuan lah Pak Long sekalian, kita ni lebih menjaga hubungan kita dengan Allah ataupun menjaga hubungan kita dengan manusia. Cuba di antara Allah Ta'ala sayang kat kita dengan kita sayang dekat Allah, agak-agak yang mana lebih? Cuba abang. Agak-agak Allah tunggu kita sehari 5 kali mai jumpa dengan aku. Sehari 5 kali ya, tak banyak. Aku tetap kat hang sehari 5 kali mai jumpa dengan aku. Haram tak jumpa sehari 5 kali. Ada yang 2, ada yang 1, ada yang tak jumpa terus. Kadang-kadang Allah tunggu kita punya lama. Kalau raja nak jumpa kita, berani ke kita buat lagu tu? Pak Long balik-balik dapat surat daripada istana, surat warna kuning. Terkejut kita. Tata mereka kata Pak Long bekas JKK boleh dapat bintang apa dia nak bagi, PJK ke apa. Tuan-tuan nak pergi ambil bintang tu ingat mudah ha Pak Long? Nak pergi ambil bintang tu Pak Long bukan satu kerja yang mudah. Dan jangan ada buat kalik dengar saya ngajak tabung duduk berjalan bubuh. Nak pergi ambil bintang dekat istana ni, mula-mula kena raptai Pak Long. Dia bukan boleh duduk langkah ikut dan pi. Dia kena main raptai. Unit protokol nak ajak kita cara berjalan. Dia kata berjajak apa? Lagu kita takdir berjalan. Tak, duduk berjalan kok kulim ni lain. Hang nak pergi langkah kok dalam istana lain. Bukan boleh duduk buat tanglak, lolak ikut dan nak pergi jumpa aja. Seminggu duduk pergi belajar berjalan ni. Cara nak duduk atas kursi, kawan unit protokol tu kata, ni duduk tu kepit sikit, jangan duduk tu kangkang. Dia kata tak boleh, dia kata ni teluk pasang surut. Pasang surut tak pasang surut, tutup dia kata. Saya masa saya nak pergi dapat datuk yang pertama dulu ni. Dia 3 kali datuk yang pertama dulu ni. Saya tolong bawa kereta dia nak pergi istana. Masa duduk raptai tu saya dah dengar lah. Ada satu orang apa nama datuk ni juga, dia pun nak terima datuk juga. Dia tanya dekat unit protokol, dia kata ni tengah-tengah duduk mau nak terkencing nak buat lagu mana? Nak mangkit lagu mana? Kawan tu kata jangan dia buat lagu tu, tak boleh mangkit. Betul nak terkencing. Protokol jawab selawat banyak-banyak. Dia kata selawat banyak-banyak. Nak terkencing tu tak boleh mangkit, selawat banyak-banyak dia kata. Tu nak jumpa raja. Kena hari istiadat tu pula ada baju dia pula. Jangan duk pakai teluk belangah duk main mayang ni. Hang main masjid tak apalah, hang buat cacah merba. Lebay warna oren, baju warna merah, kain warna hijau. Tanya dia apa? Dia apa long? Dia kata ni baru muafakat nasional. Nak pergi sana baju syut Melayu warna hitam, sampin hitam, benang mai. Boh dengan tangkolok pula, kancing baju kena boh 5. Kita main masjid haram, dah 5 tinggal 1 ya. Ni 5 kena boh. Lepas tu dia kata ni bila kawan ni mangkit apa semua, hang kena ingat lah. Lepas tu hang pun kena mangkit elok. Mangkit duk berdiri berjalan ni kepit sikit dengan duk ngingkang, kepit. Dan 6 langkah angkat sembah. Pi pula 3 langkah angkat sembah. Pi pula depan raja, jangan duk cakap banyak. Jangan duk cakap apa. Kalau tuanku nak sangkut dekat dada, suar dada beri elok. Mata tengok depan, jangan duk tengok tu. Atas sikit tu, lindung poket tu atas sikit. Buat protokol kata buta lagu tu Pak Long, kalau dalam kad jemputan tu dia habaq kata program mula istiadat mula pukul 9. Agak-agak tuan-tuan nak sampai di istana pukul berapa? Agak-agak 5:30 mana boleh, gak tak buka. Berani
Berani ke kalau dia kata pukul 9, pukul 10 baru sampai? Berani ke? Pintu pagar istana tak buka, duk melengut dah. No, istiadat pukul 9, 8 suku. Syak kita duduk lah. Makan apa pun tak mau. Takut nak terkencing. Jangan nak selawat banyak-banyak. Ni istiadat kita dengan Allah sehari 5 kali. Sehari 5 kali. Subuh pukul 6, 7 suku baru jaga. Korang ajak ke tak? Rasa-rasa kita ni korang ajak ke tak? Ha? Lohok, mungkin apa lohok? Kulim, mungkin apa lohok? 1 berapa minit? 1 8 minit. Istiadat kata lohok 1 8 minit. Mungkin apa baru sampai? 3 suku. 2 jam Allah tunggu. Tu pun lambat lepas hamba Allah. Lambat lepas tanya ni sama hamba Allah. Ni apa? Hamba Allah. Ni hamba Allah. Lambat lepas tanya. Agak-agak kita jaga hubungan dengan manusia ke jaga hubungan dengan Allah ni dalam hidup ni? Awak tuan-tuan nampak muka aku kena COVID tu pasal apa? Ni saya tanya. Kita jaga hubungan dengan Allah ke Pak Long? Ataupun kita lebih jaga hubungan dengan manusia? Ni tak cerita siapa, termasuk saya lah kena. Saya pun standard asak 6 suku. Gagah tak bagi seleb 1 ya. Gagah jaga 5. Ada orang dia, ish tuan-tuan, kadang-kadang kita heran, dia buat tak apa, lagu tak ada apa. Tu saya biasa pergi ke Thailand ialah dengan Habib Ali Zainal Abidin Al-Hamid. Program ni ialah naik kereta daripada Jitra sampai ialah saya ni tuan-tuan 6 kali mangkit tidur. Tenganga mulut mengeroh dalam kereta. Dia duduk belakang, saya duduk depan. Kepala jatuh, dia duduk tolong angkat tak balik kepala kita atas kepala Kosian. Kawan saya duduk belakang, dia kata ustaz sampai dia lah duduk masuk hotel. Tak tidur Habib. Duk tengok dia tarik biji tasbih tu ustaz daripada Jitra sampai ialah. Saya tak lena ustaz, saya duk tengok dia. Sagi dia buka Quran, dia baca, habis baca Quran dia tutup bola bukit, tarik pula. Ish. Saya kata awak, dok yang ustaz lena apa tak jaga? Yang ni tak jaga apa tak lena? Dia duk heran, dia duk sah nombor 3. Saya duk tengok dia. Dia kata Tuhan duk tengok hantar zikir. Tak duk tengok dia. Ish, ustaz heran saya, ustaz saya heran. Saya tanya heran dia buat dak heran dia boleh duduk ish heran. Saya kata hang tak payah duk heran. Hang tengok Habib duk zikir sampai tak berhenti. Hang heran. Habib pula tengok hang duk nganga sampai tak buat apa. Dia pula heran. Hang heran hang tengok dia pasal dia duk benda biasa. Hang tu heran. Dia tengok hang heran. Tak zikir-zikir, tak takut nak mati ke? Heran. Pak Long, jaga hubungan dengan Allah Pak Long. Bila jaga hubungan dengan Allah, jangan risau, Allah akan jaga hubungan kita dengan manusia lain. Tapi malangnya kita lebih nak menjaga hubungan dengan manusia, tapi lupa nak menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, siapa yang memperbaiki hatinya, maka Allah akan memperbaiki zahirnya. Nak bagi luaran nampak cantik, dalaman kena clear. Nak bagi luaran nampak comel, dalaman kena settle. Ni 3 benda tuan-tuan yang kena buat. Yang kena buat dalam hidup untuk kita menjadi golongan yang mendapat hasanah fid dunia dan hasanah fil akhirah. Yang pertama pada saya ulang balik, kena jaga apa yang kita buat di dunia, kena niat untuk akhirat. Bila kita buat benda-benda di dunia niat untuk akhirat, dunia kita Allah Ta'ala jamin bagi cukup. Yang kedua, kena jaga hubungan kita dengan Allah. Allah akan jaga hubungan kita dengan manusia. Yang ketiga, kena jaga hati kita bagi comel. Allah jaga zahir kita bagi nampak elok. Di dalam kata yang lain, Hamid Al-Afaf rahimahullahu ta'ala berkata, jika Allah Ta'ala nak membinasakan seseorang, maka Allah Ta'ala akan bagi 3 benda kepada dia.
Hak ni kita minta jangan duk ada pada kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Siapa yang Allah Ta'ala nak bagi dia jadi binasa, Allah Ta'ala akan timpa kepada dia, Allah Ta'ala akan hempam atas kepala dia 3 benda. Yang ni tolong Pak Long, tulis betul-betul malam ni, balik baca, balik renung, jangan duk biar ada dalam diri kita. Yang pertama, apa dia kata Hamid Al-Afaf, yang pertama, kalau Allah nak membinasakan seseorang, Allah Ta'ala akan bagi kawan tu berilmu tetapi tidak beramal dengan ilmu dia. Na'udzubillahi min zalik. Bak mengaji ni nombor 1 lah. Habaklah kuliah sehari ada berapa, semua dia sampai. Kalau sehari ada 4 kuliah, 4 kuliah dia sampai. Bak mengaji jangan duk lawan dia, tapi perangai lebih daripada iblis lagi. Tuan-tuan, bab ilmu ni satu ni bab ilmu. Yang kedua, bab amal. Sebab tu saya nak komen sikit lah tuan-tuan, minta maaf, saya ni pun jarang dah, lama dah tak mengata ke orang dekat-dekat jadi kerajaan ni. Stop rancangan program realiti keagamaan ni, kena cukup dah, stop. Lahirnya program-program ni bukan nak menyemarakkan lagi dakwah dalam negara, tapi duk merosakkan dunia dakwah dalam negara kita. Setuju ataupun tidak? Mai ustaz-ustaz ni segera ni. Tak ke mana hala dia pergi kutip pun tak tahu. Sampai kita tengok ni apa dia ni pendakwah apa ngah rambut dia bertocang ni. Lepas kata terbuka dah ustaz, terbuka. Bukan masalah terbuka tuan-tuan. Saya ingat almarhum Tok Guru Ni Aziz kata apa dia? Tok Guru Ni Aziz tuan-tuan, almarhum Musyidul Am PAS dulu ni, dia pernah kata polis ada pakaian dia, tentera ada pakaian dia, cikgu ada pakaian dia, ustaz ada pakaian dia, orang politik ada pakaian dia. Kalau polis jangan duk pergi pakai baju rela. Ni sehari dua ni rela pun dia cengil lebih dah polis Pasal nak rela lah daripada dapat mandat baru rela. Oi, kadang-kadang Roblox polis haram tak tanya rela, tanya lebih. Dengan lesen pun dia minta rela. Tak apalah layan lepa pun baru nak ada tarik sikit. Ni baru keman ni dulu dengan topi sengit, muka bercorang, piduk kawat pat balik kampung jaga pakai genuri. Tak steady, macam jepam berkawat bercerah peluh, balik kampung nak tanggap ulang sawah. Allah dah rela pun dah boleh jaga problem. Oi, semalam saya balik dari Padang Serai, sampai atas Pinang Tunggal ke apa, kami Pinang Tunggal ada Roblox. Polis tak tanya, rela? Daripada mana je? Dengan terselit nak la. Saya kata nak aram rela ni belagak lebih dah polis. Ni ingat latih. Dia tanya kita, daripada mana je? Daripada Padang Serai. Buat apa di Padang Serai? Ceramah. Dia tanya driver saya, ada surat kebenaran polis? Kita kata ni negeri sama negeri, jangan cakap banyak. Oh, mujung ada surat. Rela. Tak apalah, bagilah layan. Mereka pun tak habis Covid ni bila nak boleh jaga Roblox pula pun tak tahu kan. Dah tak apalah, bagi peluang kat mereka. Seronok lah kita tengok rela ni. Dia pun ada lah mandat. Sebab tu saya kata ni jabatan agama ni kena nak tugas tak berapa cukup. Ambil rela ni tolong. Nak pergi duduk serabut rumah pokok duduk beromen tu, bawa rela pergi. Baru mereka pun rasa macam dihargai. Ni balik jaga pakai genuri, baju lagu tentera dah, dengan topi sengit apa, jaga wayang Tok Pekong Cina duk main wayang tu, dia jaga parking. Bagi rela ni. Polis ada pakaian dia, rela ada pakaian dia. Kita orang agama, ustaz-ustaz ni dia ada pakaian dia. Ni kadang-kadang sampai tak ada nak beza ni maknyah dengan ustaz ni. Ni saya nak pesan ni kepada golongan-golongan ustaz-ustaz ni, buat perangai tu agak-agak, bagilah nampak lagu gaya ustaz.
Ni kadang-kadang masalah krisis identiti. Yang ustaz dok kalau nak jadi artis, yang artis dah nak jadi ustaz. Pening. Sambut birthday bini pun dok buat video yang kata ustaz ni. Nak mesra dok pegang tangan bini, bagi bini cincin dok tak. Apa dia? Ustaz-ustaz ni segera ni saya nak pesan. Sudah, stop dok buat program reality. Nak cari pendakwah, ni bukan pendakwah, perosak kepada dunia dakwah. Saya tak kata semua, tapi segelintir. Daripada Mai Aura 19, ingat. Bawa jemaah pergi umrah, nikah di sana, cerai bini duduk tengah mengandung. Hak tu pun misgera juga tu. Mai pula yang apa nama PU ke PV apa tu. Duk bercerai bini dia duk tengah mengandung. Malu kita kan. Saya pergi tadi ada satu kakak dia nak main mengadu masalah. Assalamualaikum ustaz. Waalaikumsalam. Ni nak cakap sikit boleh ke? Saya pula sehari dua ni telinga belah kanan ni dia duk bengang tak tahu siapa. Dia duduk lagu bengang, okey lagi dia bengang pula. Picek kan, doktor kata bengang lah, dok ajar kata kat orang. Doktor ni pun dia bagi duk titik ayak ni, korang lah bengang lagi. Duk bengang. Dia kata ni ustaz nak cakap lagi ada masalah rumah tangga pagi tadi. Daripada Taiping kot kau tu. Saya kata ni, tak apalah bila-bila free tu jumpa saya di pejabat lah. Ni saya tak nak boleh cakap ni mengang. Tak mau, tak berani, saya takut kena rogol. Dia kata agak ni pun punca ke semua ni. Dia tak berani nak jumpa, dia kata takut kena rogol. Tuan-tuan gelak yang kena kami. Ni yang kata terpalit ke semua ni Pak Long, terpalit ke semua. Ada ilmu, kena terjemah ilmu kita ni. Sebab tu nak habaq dunia dakwah bukan dunia nak glamour ni. Saya nak pesan, jangan duk rasa kamu masuk dalam dunia dakwah untuk apa dia? Nak mengecapi dunia glamour. Kalau nak perangai lagu tu, hang keluar daripada dunia dakwah, hang belah pergi duduk tempat lain. Nak glamour hang pergi dunia artis. Nak glamour hang pergi jadi artis, tak payah jadi ustaz. Kita duduk dalam dunia dakwah ni tuan-tuan untuk apa dia? Tugas kita nak meneruskan kerja yang dibuat oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, nak sebarkan agama, nak angkat martabat agama ni dunia dakwah. Bukan main nak cari glamour, bukan main nak cari duit. Nak kaya pergi jadi peniaga. Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, dia kata apa dia? Sebelum kamu jadi pendakwah, kamu kena jadi jutawan dulu. Sebab bila kamu jadi pendakwah, kamu dah jadi jutawan, kamu tidak akan menggunakan dunia dakwah sebagai alat dan ruang untuk kamu menjadi jutawan. Baru kamu tak perdagangkan agama, nak main ceramah 1,000, 2,000, 3,000. Yang masjid ni pun, orang masjid dia duk tak sampai beribu panggil juga ajak. Cuba tuan-tuan boikot je ni duk tak harga, tapi tak harga. Kadang-kadang main haram tak tahu dia nak habaq apa. Nyanyi 3-4 lagu balik. Kita pun heran ni kuliah maghrib ke konsert. Gaya mau nangis nyonyi. Bupat lagu sejam balik. Dapat apa? Dapat dengar lagu tu. Kalau nak dengar suara sedap, panggil Jamaah Abdillah meh. Dia tak? Panggil Jamaah Abdillah. Saya forum dengan Iwan Dangdut satu ketika. Forum dengan Iwan Dangdut. Kali pertama saya forum dengan dia. Dia habis ceramah apa forum tu, kali pertama saya jumpa dia. Dia kata kat saya, ustaz, saya seronok forum dengan ustaz. Saya kata, siapa abang? Ustaz tak menyanyi. Saya kata, what? Dia kata, dulu saya ceramah dengan satu ustaz, dia menyanyi lebih daripada saya. Saya pula tak menyanyi, dia kata. Saya jadi ustaz, dia pula jadi artis. Bukannya main apa-apa.
Jaga. Kita ada ilmu ni yang pertama untuk para pendakwah. Yang kedua ni Pak Long geng kuliah Maghrib Zainab Zan ni. Pak Pihak Longak geng kuliah Maghrib tak ada kitab ni. Bagus tak main dengan kuliah? Bagus Pak Long ada kitab, tak ada kitab main lah. Kadang-kadang saya melawak dengan duk marah pula, duk kata aku tu. Ada melawak pun tak boleh aku ustaz ni dia kata orang tu mah ustaz kata. Aku tak boleh kata orang. Muncul mulut-mulut duk kata saya. Melawak kata dia, tak boleh melawak yang dia main dengan kuliah. Tuan-tuan mai tak ada buku, saya nak tanya Pak Long. Pak Long ni benar tak mana ingat mau tak ada buku sampai tak lekat 1-2 ustaz duk ngajar sejam. Ada lagu tu. Ada buku, tak ada buku pun mohong Pak Long Kadang-kadang tak ada buku dia lebih ingat pada ada buku, betul tak? Bukan Pak Long duduk sejam sampai tak dapat satu benda kot kalau buku tak ada pun. Sebab tu bak ada buku, tak ada buku nombor 2. Mai dulu. Saya tak ada buku ustaz, mai. Bukan saya bercakap sejam satu pun Pak Long tak dapat. Itu yang kata benar tak mana sangat kita ni bodoh sampai tak dekat apa langsung. Mohong ada. Duk sejam sana. Bini balik tanya abang ustaz cerita apa malam ni. Dia kata yang kau ajak dengan Allah. Awak dia kata lagu tu. Dak lah Allah duk tunggu sehari 5 kali je, hang tu 2 kali sehari. Tu hang kau ajak dapatlah. Jadilah banyak tu pun. Pada duduk rumah tak dapat apa langsung. Mai. Dia kata saya tak apa Ustaz. Saya duduk kat rumah pun kira okey lah lepas buat live Ustaz. Oh dengar sebiji oh. Hak live ni untuk duduk Selangor. Bukan duduk Taman Lesih. Kita rumah duduk tepi jubuk ni mai lah masjid. Live ni untuk orang Perak aja jauh tu. Duduk kerja di Kilang. Ni rumah hujung tu pun dengar live. Oh nampak macam duduk depan tambah ustaz suara dekat clear elok. Tu pun dia kira okey lah ustaz. Tak apa ikut suka hang. Saya kira lagu tu pun tak apa dah. Tak apa. Nanti orang masuk syurga hang duduk luar. Dia kata malaikat buka dah, nak tengok malaikat pun buka pintu. Nak tengok keluar sudah. Kita semua duduk dalam majlis ilmu ni masuk syurga belakang. Amin ya rabbal. Pak Long pun duduk kalut dengan bidadari tak tengok masa tu. Masa tu tak ada apa dah. Ada Pak Long dia tak mau. Saya tak mau. Saya nak duduk buat ibadat. Saya duduk main dengan bidadari. Duduk kacau. Kita jenuh mandi hadah. Pak Long habis dah. Tak ada apa dah. Ada dalam syurga Pak Long. Nak mayang. Nak apa. Tak ada apa dah Pak Long. Nak semayang atas dunia ni. Duduk dalam syurga tak ada dah. Yasin sebut. Inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun. Betul tak? Kalau nak buat ibadat ke kalau nak rasa nikmat? Tak belum? Tak ada dah. Pak Long nak sembahyang atas dunia dah duduk sana tak ada apa dah Pak Long. Dah tak nikah lagi haram. Tak ada haram dah. Haram halal atas dunia. Duduk sana Allah Ta'ala kata nah dulu hang duduk di dunia hang duduk tegah diri hang macam-macam sebab nak taat aku nah lah hang nak buat apa buat. Umur mana ada 60, 70, 30-an mereka ni tengah-tengah saya ni mau 60 Pak Long 78 saya mati umur 78 tak bukan 78 juga no. Anak bidadari duk main duk gesek kat tengah belakang mu 78 nak buat apa-apa. Main duk kemut duk rokok down. Pi kat orang lain ni cik oi. Pak Long ni bila tak kaki nak lena lah. Main dengan 78 Pak Long. Main umur 30-an bukan kata nanti duk buat apa. Bersin pun dia elok dah. Sibuk apa dah? Duduk dalam syurga elok-elok. Sebab tu Pak Long mai saya nak bak Pak Long. Bak ustaz-ustaz duk perli kitab ada buku tak ada tu saja nak melawak. Ada orang bila melawak tu dia tak mau main, tak mau buku apa tak ada. Saya kata bukan hang benak teruk main sejam dengar satu pun tak lekat. Betul ke tak? Kadang-kadang tak payah duduk sangkut banyak ngat kau lupa. Ambil 1-2 cukup. Balik Mak Long duduk belakang tu Pak Long period tak main malam ni baru hari keempat.
Ustaz kata apa leha? Yang kau ajak dengan Allah Ta'ala. Yang kedua dia kata kat abang rumah duduk tepi jubuk, haram tak pergi dengar kuliah. Dua benda cukup. Hal lain aku tak tahu kuliah nak. Balik main ustaz malam esok 12 jam. Tambahlah kuliah lagi seronok tuan-tuan. Lagi seronok lepas kata Azan ni. Kecederaan balik 8.30 5 minit lagi mati. Tak lama ustaz mengajar pun tak teruk, tuan-tuan dengar pun tak penat. Kadang ustaz nak mengajar sampai 2 jam. Mangkit belum tak tahu mana pungkuk mana betih, kebas dua-dua. Lah tak ada kebas belum tak ada kebas boleh balik dah. Bak tu mai lah mengaji Pak Long dah. Ambil juga masa ni saya nak pesan Pak Long, ambil lah kod mana pun lepas maghrib ni tak duduk kalut pergi mana, duduk dalam kuliah. Tambah PKP ni pula tak lama, 45 minit 50 minit, tak ada sejam habis ya. Tu yang pertama, ilmu. Bila Pak Long ada ilmu, kena beramal dengan ilmu tu Pak Long. Tak banyak sikit, kena beramal dengan ilmu, kena beramal. Siapa yang ada ilmu tetapi dia tak beramal dengan ilmu dia, ni tanda-tanda orang yang Allah Ta'ala nak bagi binasa. Yang kedua, diberinya bersahabat dengan orang-orang soleh tapi tak ikut jejak langkah mereka. Kawan semua dengan orang baik, dengan orang surau. Orang surau orang baik. Kawan dengan orang masjid, kawan dengan AJK masjid, ni semua orang baik ni. Tapi tak ikut jejak langkah orang-orang baik ni. Duk berkawan ni elok. Tiba-tiba geng ni kata jom ke 6.30 dah nak kena balik, nak mandi bah. Sekali nak pergi masjid pula. Dia kata tak apa, sila. Dak hang ni duk kawan dengan kami lama dah, duk kerja suruh kami sila pi ah. Hang tak apa, sila. Suruh tak sampai. Mau lagu ni mau buat penampak. Mau pergi jengkel muka. Awak tak pergi masjid, seru tak sampai. Awak tak pergi Mekah, seru tak sampai. Ni orang yang kata Imam Ghazali, orang yang memburukkan Allah. Bukan aku tak mau buat baik, tapi seru tak sampai. Jahat tu. Faham? Jomlah pergi masjid, bukan tak mau pergi lagi, seru tak sampai. Kak nak pakai tudung, Kak nak Kak nak ni kuih tua, rambut pun daripada hitam mau putih belakang. Bukan tak mau pakai, seru tak sampai. Mau lagu ni depan saya pun nampak. Tak seru sampai lagu mana. Hatuk Bilal duk keluar yang besar 5 kali ni, tak sampai lagi seru. Hatuk Bilal ni macam-macam lagu bawa. Hayya 'alas salah, tak seru lagi tu. Nu yang Mekah nu Allah Ta'ala seru 1400 tahun yang lalu dalam Quran. Wa atimmul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah haji dan umrah kerana Allah. Tak sampai lagi ke seru? Tudung arahan Islam semua ada dalam Quran, semua ada dalam hadis. Nabi seru 1000 tahun yang lalu, tak sampai lagi ke? Jangan cakap ni kadang-kadang boleh rosak akidah. Dia berkawan dengan orang baik tapi dia tak tiru perangai orang baik. Hak ni Allah Ta'ala nak binasa juga. Yang ketiga, kata Hamid Al-Afaf, diberikan dia peluang untuk buat ketaatan tetapi dia tidak ikhlas. Hak ni pun Allah Ta'ala nak lingkup. Semayang sehari semalam sampai tebuih kapek ni, sujud sampai tebuih kapek, tapi ikhlas tak ada. Main mengajak siang malam, ikhlas tak ada. Tentu ingat Allah Ta'ala tak tahu apa yang dalam hati kita. Ya'lamullah, di bawah pengetahuan Allah. Siapa ni Usama pergi mengajak dulu di Taman Lazir setiap bulan kerana nak redamu ya Allah. Mak dia kata bohong, hampir dulu sebab nak duit sagu hati. Ni awak yang rajin bersedekah ni, kan Nabi kata tuan-tuan. Saya baca ada hadis tu kalau tak silap, kan tak baca lagi di sini. Golongan pertama Allah Ta'ala suruh masuk dalam neraka ni orang yang mati syahid. Tanya dia dulu, hang mati dalam memperjuangkan agama Allah, betul tak? Betul. Sebab apa? Sebab aku sayang agama. Tak, malaikat kata, Allah Ta'ala kata kazabta, bohong. Hang berjuang, gugur, mati di dalam perjuangan kerana hang nak orang gelakkan hang. Orang yang berani, pahlawan.
dzalik. Baca orang bergelang lagu tu. Mai pula yang derma. Sebab apa derma? Sebab nak redamu. Kazab tak pemohong. Hang derma sebab hang nak orang panggil hang dermawan. Betul tak? Betul. Allah Ta'ala kata kat malaikat puak-puak ni, fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Hang tarik lepa guna domain muka ni duduk jalan, lempak masuk dalam api neraka. Buat amalan tapi tidak ada keikhlasan. Sebab tu yang kata mukhlisina lahuddin. Kena ada niat ikhlas dalam buat kerja-kerja agama ni, Pak Long. Allah Ta'ala tahu. Bila kita tidak ada keikhlasan, dalam Al-Quran kata apa dia? Hang duk bawa balik amalan ni pi depan Allah di akhirat kala haba'am mansura. Bisa dengar tak ayat tu? Pagi Jumaat duk dengar tu. Haba'am mansura. Umpama hang genggam debu, hang buka-buka, mai angin, terbang habis debu-debu tersebut. 3 golongan ni tuan-tuan, mudah-mudahan tidak ada pada diri kita. Yang pertama, ada ilmu tapi tak beramal. Yang kedua, berkawan dengan orang baik tapi tak ikut jejak langkah mereka. Hak 3, buat amalan tapi tak ikhlas. Mudah-mudahan terhindar daripada diri saya dan diri tuan-tuan sekalian. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekadar tu dulu. Masa dibagi kepada saya takat 8.30. Lah pun dah 8.30 dah. Mau nak ikut, nak baca lagi, nak tambah, tak ada masalah. Tapi masalah takut habis kuliah lagi, polis mai kepung terus masuk IPD Kulim sebab langgar SOP. Jadi cukup sekadar ni dululah. Tak dan puas ustaz, tak apa, bulan depan panjang umur, mau tak jadi pilihan raya, ada lagi. Apa dah nak? Kalau saya lepas lantik Perdana Menteri interim, tak payah dah. Dia nak tengok kona lepas tak lepas ni 15 hari bulan ni. Mau 5 hari bulan, 15 hari bulan ni kona lepas lah. Mau kona tak lepas, gantung lah parlimen. Tu pun orang politik ni pun semak juga tuan-tuan ni. Nah, semak juga orang politik ni pun. Di panjang umur, murah rezeki, jumpa lagi pada bulan hadapan insya Allah Ta'ala minal aminin. Saya mohon maaf banyak-banyak kalau ada salah dan silap. Yang baik itu datang daripada Allah. Salah dan silap saya susun 10 jari, mohon kemaafan daripada ayah-ayah dan ibu-ibu sekalian. Mudah-mudahan ada manfaat pertemuan kita pada malam ni. Macam biasa, habis semayang fardu Isya, tabung ada di belakang, ada di luar sana, untuk Yayasan Ar-Riyadah untuk anak-anak yatim, fakir miskin, pelajar-pelajar tahfiz. Maklum boleh letaklah sumbangan dalam tabung tersebut. Dan juga top koko ada di bawah sana, sekilo 19, setengah kilo RM10, yang 20 secet harga RM20 di bawah sana. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asri innal insana fi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu bika min hali ahli an-nar. اللهم اكشف عنا البلاء والوباء والفحشاء ما لا يكشفه أحد غيرك. اللهم اكشف عنا البلاء والوباء والفحشاء ما لا يكشفه أحد غيرك. اللهم اكشف عنا البلاء والوباء والفحشاء ما لا يكشفه أحد غيرك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.